أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعله من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nak berlaku dah? Ya? Qari semua. Wa ammal khaslatu tsaniyatu allati tujibu taqdimal ilmi fahiya anna al-ilma an-nafi'a yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabbatah. Wa ammal khaslatu tsaniyah, dan ada pun bermula perkara yang kedua. Ia kata dulu minal amraini sabiqaini, daripada dua pekerjaan yang telah terlalu. Daripada pekerjaan yang sudah lalu ataupun yang telah terdulu saat ni. Kerana masalahnya al-khaslatul ula tu musannaf kita sebut dah dulu pada safhah ataupun pada muka mana tu. Dah. Jadi dulu ia tubik daripada mana? Tubik daripada dua perkara. Dua perkara mana tu? Dah. Cari tu. Dua perkara tu duduk mana tu? Khaslah yang pertama. Tengok semula. Duduk mana khaslah yang pertama? Dah. Tak tubik tu. Tak nampak kalau. Duduk mana khaslah pertama? Apa rawan ni? Mana muka apa? Biar temu ayat tu. Pergi dulu. Wa ammal khaslatu tsaniyah, dan ada pun bermula khaslah yang kedua, yakni perkara yang kedua, ay minal amraini sabiqain, daripada dua pekerjaan yang dulu. Saat ni dua perkara yang telah lalu ataupun yang terdulu. Khaslah yang kedua ni allati tujibu, yang mewajiblah ia allati, ialah perkara yang kedua ni taqdimal ilmi, yakni mewajib dan mempasti akan mendului ilmu. Jadi salah mendului ilmu ai alal ibadah, yakni di atas ibadah. Nak royak kata khaslah yang kedua, perkara yang kedua, jalan ni boleh kata kena mendului akan ilmu, yakni kena mengaji belum daripada ibadah, yakni kena belajar dulu daripada ibadah. Kena taqdimal ilmi ai alal ibadah, di atas beribadah dan persembahan kepada Allah. Makna khaslah yang kedua ni satu perkara yang memperwajibkan seorang kena mendulu ilmu di atas ibadah. Fahiya, maka ia al-khaslatu tsaniyah ni annal ilman nafi'a, ialah sesungguh bahasa ilmu yang naf'a itu. Ilmu yang naf'a, ilmu yang berguna, ilmu yang boleh ambil faedah. Dia kata dalil annal ilman nafi' huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wal ilmu bi kayfiyati ta'abbudi lahu wa ta'addubi baina yadayhi fa hadha huwal ilmu allazi yabsutu fi sadri syi'a'ahu fayattasi'. Tengok dalil.
Ilmu naf'at ni ilmu hak mana? Ilmu hak berguna ni. Ilmu hak pakai kerja dunia hingga sampai ke akhirat ni. Ilmu hak mana weh? Ilmu hak pakai kerja, ilmu hak yang berguna untuk kita di dunia hingga sampai ke akhirat ni. Dia kata huwa ia al-ilmu nafi, al-ilmu billahi ta'ala. Ialah ilmu, ialah pengenalan kita dengan Allah, yakni ilmu yang dapat kita boleh kenalkan Allah. Tuan, al-ilmu nafi, yakni ilmu yang kita dapat mengenalkan Allah, wa sifatihi, dan dapat kita kenalkan segala sifat-sifat Allah. Ni ilmu yang benar, inilah ilmu yang dapat, yakni ilmu hak berguna, yakni ilmu hak kita dapat mengenalkan Allah dan mengenalkan sifat-sifat Allah, wa asma'ih, dan pula dapat mengenalkan segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat kenal Allah, kenal sifat Allah seperti wujud kita, dan kenal nama Allah. Nama Allah tu nama Ar-Rahman, nama Allah nama Al-Ghafur, nama Al-Wadud, masalah. Wal ilmu, dan ilmu mana lagi? Ilmu naf'at ni. Ilmu dan pengenalan bi kaifiyyati ta'abbudi lahum. Ilmu hak kita boleh kenal cara-cara kita nak beribadat, cara-cara kita nak bersembahyang kepada Allah lagu mana. Ni ilmu naf'at ni. Ilmu lagu mana? Yakni ilmu kita boleh kenal cara nak ibadat ke Tuhan lah mana, cara kita nak sembah Tuhan ni lah mana, persembahyang mana hak betul, hak sahihnya. Maka ilmu kita boleh kenal cara ta'abbud, cara beribadat ke Allah, namanya ilmu nafi. Wa ta'abbu wa ta'addubi, dan ilmu boleh kita kenal cara-cara beradab kita. Beradab kita, berfangan kita baina yadai, di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tahu cara nak beribadat, ilmu yang dapat kita boleh beradab di hadapan Allah. Fahaza, maka bermula ini al-ilmu huwal ilmu allazi yabsutu fi sadri, ialah ilmu yang dapat berasa terlebar dan berasa bertenang, yang berasa lawahnya fi sadri, di dalam dada. Dengan ilmu ni juga kita wasa luah dada kita, kita wasa lega dada kita. Syi'ahu, terlebar di dalam dada kita. Syi'ahu, oleh percayanya, oleh cermelangnya, cermelang bagi ilmu. Dengan sebab ini ilmu saat ni tu deh. Makna kata seorang tu dapat terbuka dada. Dada setara ni ya, tapi lek dalam hati kita ni wasa terbuka, berasa terluar, berasa leganya. Dengan sebab kita boleh kenal Allah, kita boleh kenal sifat Allah, kita boleh kenal nama Allah dan cara ibadat ke Tuhan. Maka apabila kita boleh kenal benda-benda ni, maka dengan sebab ilmu ni kita wasa lega hati kita, wasa tenang. Fayattasi'u, ataupun baca fayattasi'u, maka itulah sebab terluahnya, terluah dada kita saat ni. Sebab tu ilmu wasa lega hati, wasa tenang hati, wasa terlebarnya dada. Kita kena ngaji ilmu pesan ni. Ilmu yakni ilmu mengenal Allah dan sifat-sifat Allah. Sebab tu kalau kita kenal Tuhan, sebab telah ingat ke Tuhan ni naf'at yang besar. Lepas tu kita kenal Allah, naf'at yang besar. Dah kenalkan Allah, beriman dengan Allah. Besar sangatnya naf'at dia. Siapa kita dapat dibelikan oleh Allah dengan syurga-syurga Allah Ta'ala. Tu besarnya naf'at dia. Ilmu nafi' ni yuthmiru, mendatanglah ia dan berbuahlah ia al-ilmu nafi'. Dengan sebab ilmu nafi, ilmu yang berguna, kita kenalkan Allah, kenal sifat Allah dan nama Allah ni, yuthmiru, berbuahlah ia, menghasillah ia khasyatallahi ta'ala, akan takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ilmu naf'at ni juga kita dapat kenalkan Allah, kenalkan sifat Allah, kenalkan nama-nama Allah, dan ilmu ni juga akan mendatangkan buahan dia, hasilan dia, yakni apa? Maksudnya matlamat, yakni takut ke Allah Subhanahu wa taala. Ilmu asal mana? Hak membawa ada kita takut ke Allah. Ilmu kenal sifat Allah, kenal tetangga Allah, kenal nama Allah. Ilmu ni dok bawa kita saat ni tu takut ke Tuhan.
Adapun ilmu pasal dunia, tak ada langsung nak buat kita takut tu. Mana ilmu dunia? Ilmu dunia ni banyak. Ilmu ngaji, ilmu Inggeris. Ngaji cara terpeta bombing, ngaji cara kaji bombing, kaji bulan, kaji bintang. Tu orang panggil ilmu dunia. Ataupun ilmu cara awak baik pempang, awak baik umuh baik tu baik ni. Ilmu ni tak ada sangkut sikit habuk dengan nak mengenalkan Tuhan. Lepas tu dengan ilmu ni juga tak membawakan kita pada takut ke Tuhan. Ilmu nak bawa ada takut Tuhan apabila kita kenal Allah, kita kenal sifat Allah, kita kenal nama-nama Allah, dan kita kenal cara beribadat kepada Allah. Dan ilmu-ilmu inilah yang akan membawa kita, sapa kita, membuah kita takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari ilmu baik ni kalau nak kita takut Tuhan. Kalau kita tak ngaji baik ni, tak ngaji pesek ni, ya tak ada jalan kita nak takut Tuhan. Patut orang kenal Allah, kenal nama Allah, kenal sifat Allah ni ya, sajanya dapatkan apa takut ke Allah Taala. Apa kita tengok orang lain sebab tak apa tak takut, sebab dia tak mengaji sifat pening, tak sengaji ilmu batin, tak sengaji Quran, tak sengaji hadis, tak sengajikan tafsir, tak sengaji ilmu-ilmu syarak. Sebab tu dia jauh daripada Allah, sebab dia dengan Allah tu dia dengah. Dengah. Apabila dia rengah, dia tak kenal Allah. Daripada dia tak kenal Allah, dia tak ada lah takut ke Allah. Tengok orang lain ni tak ada takut Tuhan, tak ada kira apa dah. Duk hari-hari lalai lah. Hari-hari lalai dan lupa ke Allah Ta'ala. Tak ingat nikmat duk makan masuk dalam mulut hari-hari tu. Siapa dia duk bagi ke dia? Waliyazubillah. Sebab tu kena ingat Tuhan semua. Kalau kita duk ingat Tuhan, insya-Allah kita selamat. Kalau benda nak mari bala ke apa-apa, Tuhan sepak. Tuhan suruh malaikat mu sepak lah. Bala-bala tu dengan sayap muhi malaikat. Sebab tu orang takut Tuhan. Bala nak mari Tuhan sepak. Bala nak datang Tuhan tolak gi. Dengan para-para malaikat. Bagi orang yang tak ada takut ke Allah, bala mari kan tipu lepop. Pop selalu dah. Sebab tu kita ngaji lah ni. Kita ngaji kena jalan dah. Ngaji jalan yang betul dah. Lepas tu kita duduk dalam ni, buatlah wisungguh. Kerana ilmu kita duk ngaji ni lah, ia akan berbuah bagi kita takut ke Tuhan. Wa mahabatahu, dan ilmu ni juga dia tunjuk apa yang beriba yang membuah ia mahabatahu, akan gerung Allah, bahasa gerung ke Tuhan. Bahasa kehebatannya Allah Ta'ala. Hebat Allah, tak hebat kerana langit hak Allah, bumi hak Allah, bukit hak Allah, matahari hak Allah. Bahasa hebat bahasa gementar hati kita dengan Allah, dengan sebab kita ngajikan ilmu-ilmu macam ni. Ilmu mana? Ilmu kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah, dan ngaji cara nak ibadat Allah. Ilmu ni juga akan membawa kita, menghasil kita, berbuah kepada kita takut ke Allah, dan gementar dalam hati kita tentang Allah. Tak hebat apa Allah. Orang nak hebat kita misal. Orang nak hebat di dalam dunia. Orang ni kereta besar, umur pun mewah, besar, makan yang mewah, duit yang banyak, yang hasilnya dia tu banyak kali, yang berapa butir. Allah kita tengok dia hebat lah. Lepas tu dia kecek gapo, kita rasa getar di hati kita dah. Kamar dia Allah Ta'ala lebih pada ni lagi. Langit dia lahu mulkus sama, bagi Allah milik langit, milik bumi. Bagi Allah milikkan arah, milikkan masalah kursi. Semua ni milik Allah. Tak hebat apa Allah, tapi nak we nampak situ tu, nak we kenal situ tu. Nak ngaji ilmu macam mana? Nak ngaji ilmu pasal duk ngaji lah ni. Takut Tuhan, kenal Allah, sifat Allah, tentang nama Allah. Qala Allah Ta'ala, manakah ilmu yang naf'at ini, yang berguna ini, yang menghasil kita, yang berbuah pada kita takut ke Allah dan takut kehebatan Allah. Qala Allah Ta'ala, itu telah berfirman oleh Allah Ta'ala. Salah tak ini jumlah ni dalil di atas ilmu berbuahlah ia akan takut ke Allah. Hazihil jumlah hazihil jumlah fi quwwatid dalil ala annal ilma yusmiru khasyatallah wa mahabbatah. Gitu. Qala Allah Ta'ala ay hazihil jumlah fi quwwatid dalil ala annal ilma an-nafi'a yusmiru khasyatallah wa mahabbatah. Ni ini jumlah firman Allah Ta'ala ini pada menepati dalil di atas bahasa ilmu naf'ah ini berbuahlah ia menghasil ia takut Allah dan kehebatan Allah. Mana teh firman qala Allah Ta'ala, telah firman oleh Allah Ta'ala tanah
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi innama tu panggil adatu hasrin, nak menyipai dan pula nak menghasar, nak mesakati orang hak takut Tuhan sebenar siapa ya weh. Sebab tu panggil innama adatul hasrin, yakni adat dak menyipai kata orang hak takut Tuhan sebenar siapa dia. Innama yakhsyallah, sesungguh yang takut akan Allah Ta'ala, orang yang takut ke Allah Ta'ala, min ibadihi, daripada segala hamba-hambanya, hamba Allah. Dah. Siapa dia yang takut, orang yang paling takut daripada hamba-hambanya, segala hamba Allah? Al-ulama'u, ialah segala ulama-ulama, orang yang tahu-tahu, yakni daripada orang-orang yang pandai mereka itu. Dah. Orang yang sangat pandai, maka orang ni lah yang takut Tuhan. Orang kau pandai, ya kau takut Tuhan. Orang kau reti tentang agama, ya kau takut ke Allah. Orang kau reti tentang Allah, ya kau takut Tuhan. Ya kena Allah juga, ya kau takut ke Allah. Sebab tu Al-Quran kata, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Tuhan kata, wahai orang yang sudah beriman mereka itu, ittaqullah, takutlah kamu akan Allah, takut haqqa tuqatih, sebenar-benar takut kamu akan Allah. Nak ya kata orang sebenar takut ke Tuhan, orang sebenar gerung pada Allah, orang sebenar takut kepada kehebatan Allah, yakni ulama-ulama, orang yang pandai mereka itu. Mana orang yang sangat-sangat pandai tentang apa? Ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syarak, orang inilah takut Tuhan. Tengok ulama hak takut Tuhannya, orang tak ada ulama tak ngaji tak takut. Kadang-kadang tak semaya tak ada rasa takut. Supaya kita momo ni, kita duk semaya semua berhenti semaya rasa takut tu hebat lah. Setara kita orang awal orang biasa ya, tak semaya. Kita biasa duk semaya ya semejak budak-budak sampai ke tua, sampai ke besar, sampai umur 30-40. Nak pergi tinggal semaya, tak semaya tak sedap. Nama ke jalan po itu ni, Tuhannya bala, Tuhan balik kereta. Rasa takut. Kerana kita kenal Allah. Tapi orang yang tinggi di segi makrifah dia dengan Allah, di segi ilmu dia tu tinggi dengan Allah, dia sangat-sangat takut ke Tuhan. Sebab tu orang ngaji dia tak rugi. Yang ngaji kau setengah kau dekat dengan Allah, kau setengah kau takut dengan Allah, kau setengah kau rapik dengan Allah. Ya kau tinggi tu kena makrifah dia tu. Wa dzalika anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifati lam yahabhu haqqa mahabati. Wa dzalika, dan bermula dimakan itu, dimakan al-ilmu, ilmu mengenangkan Allah, mengenangkan sifat-sifat Allah ni. Wa dzalika, dan bermula dimakan itu al-ilmu ni, ilmu hak membawa pada kita takut ke Allah ni, yang berbuahkan takut ke Allah ni. Wa dzalika dalal ay bayanu ithmaril ilmi lil khasyah, yakni kenyataan bagi berbuah ilmu bagi kita takut ke Allah tu dalil. Wa zalika ay bayanu ithmaril ilmi lil khasyah, yakni kenyataan berbuahnya ilmu bagi takut kita ke Allah ni. Annaman ialah khabar zalika mubtada, annaman tu khabar, ialah bahawasa man lam ya'rifu, baca dengan jazai tu, mereka yang tidak mengenal ia man hu akan dia akan Allah. Dia tak kenal ke Allah, dia tak kenal Allah haqqa ma'rifati, akan sebagai sebenar kira haqqa ma'rifati, akan sebenar bagi pengenalannya, kemengenalan bagi man. Jadi orang mana yang tak kenalkan Allah sebagai benar kegenalan, sebenar apa mengenalan dia. Annaman lam ya'rifu, bahawasa mereka yang tidak mengenal iaman akan Allah haqqa ma'rifati, akan sebenar bagi pengenalan bagi man. Jadi orang mana yang tak kenalkan Allah akan sebenar-benar pengenalan, lam yahabhu, nascaya
Nascaya tiada gerung iaman, tiada takutlah iaman akan dia akan Allah. Siapa-siapa dia tak kenal Allah sebenar-benar pengenalan, sebenar-benar dia kenal, maka orang ni dia tak dapatlah masalah kegerungan dia dan kegementaran dia, takut dia saat ni ke Allah sebenar-benar ketakutan. Tuan, lam yahabhu haqqa mahabati, akan sebagai sebenar ketakutannya dan kebentarannya dan pula kegerumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang mana dia tak sebenarnya pengenalan dia, sebenar tak dia kenal tak sebenar, maka dalam hati dia tu pun tak timbullah takut ke Allah, tak timbullah gementar wasa kocak tidak. Apa lagu ni ya? Kita nak misal kalau orang takut semua kita kenal kata hatu ni tusik kita. Orang yang kenal hatu ni, dia apabila lagi sepak hatu ni, dia berapa? Dia berasa berderang. Berasa di belomo. Kadang-kadang menyaceh. Kadang-kadang orang panggil apabila kita saat ni tu takut pada seorang. Tengok seorang tu mata dia kacang, mata dia bekai, mata dia merah saat itu, kita getar hati. Kenapa? Kita kenal orang ni. Dia kata nak hati sungguh. Dia nak tang tak apa dia, tak apa dia. Kalau dia temu jaga, ingat molek. Kalau tak peku tangan, jangan mu jadi berlaku. Kalau aku tengok tak pai mata aku mu pegang jebur, nah, aku hati sungguh. Tiba-tiba hari tu kita pergi pegang jebur arak sungguh. Dia tengok kita, kita pun getarlah hati dan gedebarlah hati, takutlah ke dia. Kerana kita kenal dia, kata ya wak sungguh. Supaya tu juga orang yang kenal ke Allah, kalau dia kenal sebenar-benar kenal ke Allah, ya dengan nama Allah ya wasak getar patut diri belum moya. Supaya juga kita tu orang yang takut ke hatu, apabila lalu tempat-tempat dia mengusik tu wasaya diri belum moya. Supaya juga orang takut kita sebenar dengan nama Allahu Akbar wasaya. Sebenar orang panggil orang ni sudah kelimah tu sudah hasil di dalam darah dia la ilaha illallah, dan ayat-ayat sudah hasil dalam darah dia. Dengan nama Allah ia berasa takut, dengan nama Allah ia berasa gementar. Kerana apa? Kelimah-kelimah Allah dan pula lapar-lapar Allah ni sudah berjerak dah di dalam diri dia. Dia dengarkan nama Allah, ia berasa bergetar, berasa sedih pula. Ini sebenar-benar orang takut tu. Tengok Abu Bakar dengan nama Allah, kocok hati Abu Bakar bangi. Lepas tu sahabat setengah-setengah apabila nak masuk les semaya, nak masuk jakoh pintu kanan, masuk dia kala lep pintu kanan nah, masuk dia jalan kanan, jakoh kaki kanan, maka nampak pucat muka sahabat, nampak pucat. Kerana takut ke Allah, kerana gementar kepada Allah. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Malikul Muluk, dan raja bagi segala raja. Sebab tu dia masuk lagunat masjid jakoh kaki kanan, nampak pucat dia. Kerana dia kenal Allah sebenar-benar kenal. Tapi kita tak kenal mana. Sebab tu kita rasa tak takut. Kalau dia hari ni sebut hatu dengan Allah, takut hatu lagi. Cuba kita tahu. Pukul 1, 2, pukul 3 malam, cuba pergi sore Jambil, berani pergi tak? Tak berani nak pergi. Lebih-lebih lagi kita gelak, tak pergi makan darah Jambil kat tak pondok. Sebab apa kita tahu, kata kisah orang nama ke ai, dah malah opak lek Jambil lek tu lek ni, aku tak main ni. Tapi tu sebut kata Allah tak ada kuasa tinggal semaya, kuasa tak ada lah mana kan. Tu dia. Walam yu'azzimhu, dan tidak membesar ia man lam ya'rifhu haqqa ma'rifati. Dia tak berasa gementar, tak berasa takut sebenar-benar gementaran, sebenar-benar takutan kepada Allah sebab dia kenal tak sungguh. Walam yu'azzimhu, dan tidak membesar ia man akan Allah haqqa ta'zimih, akan sebagai sebenar kebesarannya, kebesaran Allah. Dia tak besar ke Allah benar-benar membesarkan Allah. Kenapa dia kena tak cerak, dia kena tak sungguh akan Allah. Sebab itulah dia besar pun besar tak sungguh. Kita tengok orang benar benar-benar dia kenal ke Allah, dia bergaduh dengan orang baik, dia bergaduh lah. Ni orang kenal tu. Tengok Nabi Ayub alaihi salam, belum daripada nak semaya kita tahu kalau subuh kopak dia bangun dah. Kalau zuhur nak semaya pukul 12, pukul 11 duduk tahjadah dah. Kerana dia kenal Allah.
Ya kena Allah haqqa ma'rifati, haqqa tuqati. Sebenar-benar pengenalan dia Allah dan takut dia pada Allah. Oh, maka belum pada nak masuk waktu semaya Ayub alaihi salam. Ya duduk di atas jadah belum pada rebel lagi setengah je. Sebab tu syaitan berdeki berdoa ke Ayub. Dia kata, ya Allah, aku nak minta nak tipu Ayub, aku nak kena Ayub. Dia kata apa menduk gaduh syaitan? Iblis, apa menduk gaduh dia? Oh, kedeki tak boleh tengok. Ya Ayub ni rajin berdoa semaya, rajin berdoa ibadat kamu ya Allah, rajin berdoa taat padamu. Aku sedeki dia, aku nak kena ya Allah. Aku nak kena apa dia? Nak kena aku tak boleh tengok ya. Mula-mula saya tewak kena nak apa kambing Nabi Ayub. Kambing Nabi Ayub ni ada berpuluh-puluh ribu. Beribu-ribu kambing Nabi Ayub. Kena buat jadi nyakit nak kambing Nabi Ayub. Duk sari mapuh 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor. Kau mapuh kena menyakit. Ayub supaya tu kau kuat pada dia. Kerana apa? Kerana Ayub dia kenakan Allah. Dia nampak Allah, dia nampak di dalam mata hati dia ke Allah. Dia takut sebenar. Wa hurmati, dan tidak membesarkan Allah haqqa hurmati, akan sebenar-benar bagi kehormatan akan dia, akan Allah Ta'ala. Fabil ilmi, maka dengan ilmu itu, dengan sebab ilmu ni ya'rifuhu, dapat mengenal ia seorang hamba, hu akan dia, akan Allah. Anak yak kata dengan sebab ilmu ni boleh kita kenal ke Allah. Boleh kita kenal Allah, boleh kita takut ke Allah, boleh kita tahu ketakutan Allah, boleh timbulkan khasyat Allah, boleh timbulkan tentang mahabbatahu mahabbatallah dengan sebab ilmu ni. Kalau orang tak ada ilmu, dia takut dak ke Allah, dia tak kenal di mula-mula ke Allah. Ya orang nak takut, dia kena mai kenal dulu. Supaya orang nak takut orang kedai, dia kena kenal orang kedai ni bunuh orang apa orang dah. Supaya ni kau umur kita ni. Sebab apa orang takut kalau kau cenang tu, kau jenang kawasan tu halak orang sebut pocik kau tahu cek, kau tak berani. Tak berani. Sebab pocik kata aku nak kutip siapa, nah 7 lapis cik kau. Kau orang bang ya masa tu kan. Bang pocik nak pergi kubur ya kan. Hari-hari pergi kubur ya baca keluh. Demo nak buat masalah nak buat tak boleh dah. Buat masa ketika dia pergi kubur ya, demo tebang dah netuk nak bang. Budak pocik mati. Pocik tak ada dirana. Dah. Pas pocik poya tahu kata pia orang buat kerja, dia kata aku nak kutip siapa 7 lapis pada anak cucu dia. Siapa budak lendu, dia tahu budak dia berdeh. Orang tahu pergi kawasan tu. Sebut tak pocik, orang tak berani nak kecek buat bahan-bahan. Dia kata aku nak tek, aku nak kutip siapa 7 lapis anak cucu dia ni. Lendu dia berdeh. Orang kenal dia. Pak kenal dia, sebut tak cik, jangan dah mai-mai, aku tak berani. Dia kutip sungguh. Pak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kenal baik ni, oh jaya orang ni. Tak dia nanti kecek banyak. Dia kenal sungguh Allah Taala. Dia kenal sebenar-benar kenal. Dia kenal Allah, sebut Allah yang tak berani lah, tak berani nak tak berani nak sebut Tuhan panggil gi semaya gi selalu dah, sebut Tuhan gi saat ni tu panggil gi ke mana, kepada Allah, ibadat pada Allah, ta'abbud pada Allah, ya gi lalu dah. Kerana dia kenal Allah. Allah Ta'ala ni hebat, kuatnya, kagahnya, hebat Allah Ta'ala, dia kenal. Wa yu'azzimuhu, dan dia dapat membesar akan dia, akan Allah dengan sebab ilmu. Wa yu'azzimuhu, dan membesar ia seorang hamba, hu akan dia, akan Allah, dengan tersebab dengan ilmu dia. Dapat dia besar ke Allah. Belum pada orang nak dia sifat siap dah, dia mi'as maya siap dah, giduk tunggu-tunggu kat orang nak semai. Kerana dia kenalkan Allah dengan ilmu dia, dia besar ke Allah. Wa yahabuhu, dan hebatnya dengan sebab ilmu dia je dapat kehebatan ia seorang akan Allah, berasa gebentarnya ke dalam hatinya. Tengok sahabat-sahabat. Nang kata, apa ilmu mereka tu kenal Allah Ta'ala sangat-sangat tinggi. Kalau misalnya dia mau duduk Madinah dengan orang baik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Faduk tafatama, turun tafatama. Kalau Faduk nyadak dengan tuak tama, turun tengah nyadak ke tuak tama.
Kalau fuak dak bergecak tak lalu dah. Kalau dak menebas tak bajak lalu dah. Ni sahabat-sahabat kerana sahabat ia kenalkan Allah dengan sebab Nabi dak isikan mesti makrifah, Nabi dak isikan pengenalan pada mereka. Mereka kenal apabila orang kalau bajak tangan tak bajak, kalau cak dah tak cak, kalau dak tahap tamat turun patah kerana demo kenal ke Allah sebenar-benar kenal dengan sebab ilmu mereka. Fasaral ilmu, apabila dengan sebab ilmu dia dapat kenalkan Allah, sebab ilmu dapat membesarkan Allah, sebab ilmu dapat ia gementarkan hati dengan Allah. Fasaral ilmu, maka terjadilah ilmu dia itu yusmiru, menghasil ia dan memberbuahlah ia ilmu nafi ini berbuah at-ta'ati, akan segala ketaatan pada Allah. Dengan sebab ilmu naf'at ini juga iaitu berbuah ia, yakni menghasilkan buah ia segala taat kulliha, sekalian bagi at-ta'at. Sebab tu kita nak tahu ilmu hak ada dalam diri kita ni menghasil ke dak berbuah ke dak taat. Kalau ilmu kita sebenar-benar naf'at, maka ilmu kita saat ni tu dapat menghasil dan dapat berbuahlah ia kau sehari kau tambah ibadat, kau sehari kau tambah taat kepada Allah, kau sehari kau takut ke Allah, kau sehari kau rapik dengan Allah. Oh, boleh kenal lah kata ilmu dia ni ilmu nafi', yakni ilmu yang berbuahlah ia akan ketaatan kepada Allah. Taat ni maksud banyak. Semaya patuh Tuhan, la ilaha illallah patuh Tuhan, zikrillah patuh Tuhan, sedekah patuh Tuhan, zakat patuh Tuhan, buat baik patuh. Orang panggil masuk dalam segala ketaatan. Makna kata ilmu itu ada naf'at lah ia. Wa yahjuzu, dan dengan sebab ilmu naf'at ini wa yahjuzu, dan menegahlah ia al-ilmu nafi'. Ilmu yang naf'at ini dapat menegahkan tuai dia. Salat wayah juzu, dan menegahlah ia ai sahibahu, akan tuangnya dan ampunya ilmu menegah anil maksiyati kulliha, daripada lepas dia saat ni daripada maksiat dan deraka kepada Allah kulliha, sekalian daripada al maksiat. Dengan sebab ilmu naf'at, ingat molek ilmu naf'at yang akan bawa kita, akan berbuah pada kita. Kau sehari kau tambah taat, kau sehari kau tambah ibadat ke Allah, kau sehari kau tambah kebajikan. Oh, boleh kenal lah ilmu ada pada sianung bin sianung ataupun pada seorang tu ilmu naf'at. Dan pada diri ya, kau sehari kau jauh daripada maksiat, kau sehari kau tinggal maksiat dari waktu dulu ya, kau tinggal ni boleh kenal kata ilmu yang naf'at. Pergi molek-molek. Kalau ilmu sebenar duduk dalam hati kita, kau sehari dulu kita tak rajin mana sejid, lah ni kau rajin. Lah ni kau rajin Jumaat, bobo lama tambah sunat kapit waktu, bobo lama tambah sunat gawa, sunat kapit waktu tambah ke sunat isyraq, bobo lama tambah ke sunat puasa sunat, bobo lama tambah Quran. Ni boleh kenal, ni boleh cari ni ilmu duk seorang ni, ilmu yang ada di dalam dada seorang, ilmu yang tu berguna weh. Berguna sangat-sangat. Patut kau sehari dulu ya biasa jahat, ya biasa joli, dia biasa karut, tapi dia lama-lama kau tua, kau tinggal benda tak molek daripada diri. Boleh kenal kata ilmu duduk dalam diri seorang tu ilmu nafi'. Bitaufiqillah, dengan taufik Allah lah, dengan pertolongan buka dan terang hati daripada Allah. Walaisa wara'a hazaini, dan tidak adalah kebelakangan daripada dua ini perkara ni. Tidak ada daripada belakangnya bagi dua ini apa fi'lit ta'at wajtinabil maksiyah. Kebelakangnya kita boleh mengerjakan segala taat dan kita saat ni boleh jauhkan akan maksiat. Tidak ada di kebelakangnya dua ini maqsidun lil abdi, tujuan bagi seorang hamba. Dia bukan tujuan lagi. Seorang boleh buat taat, boleh buat ibadat ke Allah,
dan boleh jauhkan seorang daripada segala maksiat. Ini tujuan bagi hamba ke? Tujuan bagi hamba fi ibadatillahi subhanahu, yakni pada ibadah, pada bersembah kepada Allah Ta'ala kan ni. Makna tak seorang boleh buat taat, seorang boleh tinggal maksiat, boleh jauh diri pada maksiat. Ini tujuan bagi hamba pada beribadat. Jawab tak lagi. Fa'alaika. Hal ni tujuan ni. Fa'alaika. Maka lazimlah engkau ya talibal ilmi, ataupun ya talibal khalasi wal ikhlasi, wahai orang yang tutup kelepasan dan ibadah itu. Fa'alaika ya talibal khalasi wal ibadah bil ilmi, lazim engkau bil ilmi ay bi idrakil ilmi wa talabil ilmi, lazim engkau dengan mendapat akan ilmu dan menututi ilmu. Hak tu hak sebenar. Itu maksud bagi seorang hamba pada nak beribadat ke Allah, yakni gapo hak benda perkara yang lazim dan tujuan bagi hamba, yakni berilmu dan tutup ilmu. Adapun seorang boleh taat, seorang boleh jauh maksiat, itu bukan tujuan sebenar. Hak tujuan sebenar yakni seorang hamba boleh nak dia mendapat ilmu, hasil ilmu pengenalan dia dengan Allah dan tutup ilmu. Arsyadakallahu ya salika tariqil akhirah awwala kulli syai'. Nah, inilah pertunjuk ke Allah Ta'ala Tuhan Ta'ala arsyadakallah, menunjukilah akan dikau oleh Allah ya salika tariqil akhirah, wahai seorang yang berjalan kepada jalan akhirat. Inilah kita katanya hak tujuan yang penting, tujuan yang sebenar. Bukan kata boleh taat, boleh jauh maksiat. Itu bukan maksud bagi hamba pada ibadah. Hak maksud bagi hamba pada ibadah yakni seorang hamba boleh tutup ilmu, belajar ilmu dan mendapatkan ilmu di dalam yang ibadah. Awwala kulli syai', yakni permulaan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah dikata maksudnya. Wallahu waliyyut taufiq bi fadli wa rahmati. Dan bermula Allah Ta'ala sajalah, Allah Ta'ala jualah waliyut taufiq, yakni merentah Allah Ta'ala, mengawali Allah akan taufik, yakni Tuhan kawakan taufik bifadlihi, dengan limpah kurniaannya, kurniaan Allah, wa rahmatih, dan pula rahmatnya, rahmat Allah. Sekat tuduhkan mari kata wallahu a'lam. Nah, buka ni pula insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sikit-sikit tak apa, minta barakah, minta barakah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Jadi dia kata hak semalamnya, jadi Allah Ta'ala memilih akan dikau hi Yusuf, dan Allah Ta'ala mengajar engkau daripada ilmu takbir kami pi, dan Allah Ta'ala mesempurna akan dikau akan nikmatnya di atas engkau, ialah nikmat kenabian ataupun jadi nabi. Dan Allah Ta'ala sempurna di atas keluarga bagi Nabi Yaqub tetangga jadi kenabian. Dah. Laqad kana, sesungguh-sungguhnya, kana adalah ia, fi Yusufa, fi khabari Yusufa, pada cerita dan berita bagi Nabi Yusufa. Yusufa ni ismul lazila yang sarih lah, kerana Yusufa ni yang pertama dia nama bagi seorang, nama seorang Nabi. Orang panggil ilat, menegahkan tanwin dua ilat. Yang pertamanya illatan, fihi illatan. Ilat pertama dia alamiah, lagi pula ma'al ajamiyah, ma'al ujmah, yakni dia tu ajam. Yusufa bukan kelimah Arab, kelimah ajam. Maka sini pertama boleh tegahkan tanwin, tak boleh nak baca Yusufan, Yusufun tak boleh. Kenapa? Yang pertama nama bagi seorang Nabi, dan pula Yusufa nama dia tu dikatakan serta ajam, bukan kelimah Arab dah. Tegah tanwin dua ilat. Ilat pertama alamiah, lagi pula al-ujmah, dah kan? Laqad kana, sesungguh-sungguhnya, kana adalah ia, fi Yusufa, fi khabari Yusufa, pada ceritaan dan beritaan bagi Yusuf, yakni Nabi Yusuf alaihissalam.
beritaan Yusuf wa ikhwatihi, jamak daripada akhun tu, ikhwah, jamak daripada akhun, ikhwah, wa ikhwatihi, dan segala saudara-saudaranya, saudara bagi Yusuf. Adalah pada ceritaan bagi Yusuf dan saudara Yusuf, wahum, padahal bermula mereka itu ikhwatuhu tu ahada asyara, adalah saudara Yusuf sebelah orang. Sebab tu Yusuf mimpi tanah. Kata Yusuf, izqala Yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sebab tu kalau mun takbir mengoyakkan mimpi mu, hey Yusuf, kata Nabi Yaqub kepada saudaramu, saudaramu kena tahu cakap, kata sebelah butir bitir tu, sebelah butir bitir tu siapa dia? Pasti mereka kena takbir sebelah butir bitir kena kepada fok-fok dia. Siapa dia fok dia? Yakni saudara adik-beradik bagi Nabi Yusuf. Dah. Sebab tu pak tahu mun jangan duk royak nah, mun jangan duk cerita la taksus ru'yaka, jangan engkau duk ceritalah akan beritaan mimpi engkau itu la ala ikhwatik, di atas saudara-saudara engkau, di atas adik-beradik engkau. Sebab lu menggoyak mereka tak akan berpisah lah, nak bunuh akan dikau Yusuf. Dah. Kerana mereka tak akan faham daripada mimpi sani sebelah butir bitir, mesti kena pada mereka. Kemudian ada pada ceritaan Yusuf dan saudara bagi Yusuf ni, wahum ahada asyara ni ayatun, ialah segala tandaan-tandaan yang tunjuknya di atas kekuasaan Allah. Mana kata beritaan Yusuf masa Yusuf kecil-kecil, maka diigatkan apabila dia saat itu kena gapo, yakni ditahu dan pula dilotarkan oleh adik-beradik dia dalam telaga, maka kemudian datang satu penega saat itu cebok air, maka budak duk gantung di timur tak. Dah. Berita Yusuf dan kakak-kakak dia akan Yusuf nak bunuh Yusuf saat itu. Dah. Ini satu ayat ataupun segala tandaan-tandaan tunjuk di atas kekuasaan Allah. Apa ayatun? Ibrun ataupun ibarun, yakni segala pengiktibaran pengira lisailin, bagi orang-orang yang menanya mereka itu, orang yang duk tanya-tanya daripada berita Yusuf dengan adik-adik beradik bagi Yusuf, maka orang yang tanya berita Yusuf duk kecek Yusuf, maka orang ni boleh ambil ibrah, ambil wak kira lah dengan berita ini. Tanya mereka itu an khabarihim, daripada ceritaan mereka itu Yusuf dan adik-beradik dia. Ni soal ni cerita Yusuf. Allah tika Yusuf halu-halu pak kasih ke Yusuf. Sebab tu adik-beradik ni 10 orang, ibu bapa saya tak sama nah, saya belaka anak belaka, tapi dia kena ada lebih seorang. Nak kata dalam adik-beradik 10 orang ke 20 orang, maka ibu bapa saya belaka, tapi dalam ramai-ramai ada hak ayah dan ibu tu saya lebih pada hak lain. Pasal ayah tu saya capak suku. Hak ni dengar kata, hak ni tak jadi melang, hak ni orang tua yak gapo yo dengar, hak ni tak jadi kerah perut. Allah saya ke dia, saya lebih pada hal lain. Saya belaka anak, tapi hak ni saya lebih pada orang sikit po Yusuf ni. Dah. Uzkur, hendak sebut engkau ya Muhammad, engkau menyebutlah tentang cerita Yusuf kalau orang tanya Muhammad. Iz qalu, pada ketika dan masa, qalu, berkata mereka itu. Siapa dia mereka itu? Dalam tafsir, ai ba'du ikhwati Yusufa li ba'dihim, berkata mereka itu separuh dan setengah daripada saudara-saudara adik-beradik bagi Yusuf, li ba'dihim, bagi setengah mereka itu, setengah daripada ikhwati Yusuf. Jadi berkata setengah duk kecek gimana, kita duk tengok ayah kita ni pelik deh. Jadi kita anak dia juga, Yaqub tu lah, Nabi Yaqub. Kita anak dia Yusuf, anak dia Bunyamin, anak dia. Tapi kita tengok ayah ni pelebih Yusuf daripada kita. Nampak ayah tak ni tu kasih daripada kita. Jadi kalau ada Yusuf dalam ni, kita ni jadi lepas bucu. Jadi fok-fok dia duk kecek gimana setengah dengan setengah. Kita duk tengok ni ayah ni Nabi Yaqub ni, nampak kasih Yusuf, kasih saudara Yusuf pada Bunyamin. Ya Bunyamin yang Yusuf ni orang panggil saudara syakik. Dalam apa syakik kalau dalam Arab? Adik-beradik si ibu sebapa.
Ada pun hal lain adik-beradik juga, tapi orang panggil ibu yang lain. Anak Nabi Yaqub tapi ibu yang lain dengan Yusuf. Sebab tu adik-beradik hak seibu sebapa Yusuf, yakni dengan Bunyamin. Jadi fok-fok dia duk kecek tak, kita duk tengok ayah ni kasih ke Yusuf, kasih ke Bunyamin lebih pada fok kita lah mana. Kalau lagi pula Yusuf dia ada, Bunyamin ada, ayah kasih lebih dia. Makna kata kalau we barang gapo pun we Yusuf dulu. Kita lepas belakang, lepas bucu. Lah mana kita kena pisah, kita kena bunuh dah Yusuf. Kalau Yusuf ada sekali, nasihat Allah Ta'ala, lagi pula Nabi Yaqub dan ayah kita akan pelebih kedua-dua tu daripada kita. Tengok. Berkata mereka itu ai ba'du ikhwati Yusuf li ba'dihim la Yusufu la mulibtida. La Yusufu. Jadi orang panggil jumlah tu jumlah mubtada khabar, jadi maqulul qawli bagi qal. Tak boleh. La Yusufu la mulibtida. Lagi pula jumlah mubtada khabar tu jadi maqulul qawli bagi qal. Idh qalu, pada ketika berkata mereka itu ba'du ikhwati Yusuf li ba'dihim. La Yusufu, sesungguh bermula Nabi Yusuf itu. Jata mubtadaun, syarah dia tu. Mubtadaun wa akhuhu, dan saudaranya dan adiknya, adik bagi Yusuf, yakni bernama Bunyamin. Adiknya dan saudaranya saudara Yusuf, syaqiquhu, syaqiqnya syakik Yusuf, yakni adik-beradik seibu sebapa. Tulis itu. Apa nak syaqiquhu? Yakni adik-beradik seibu sebapa dengan Yusuf. Adik-beradik seibu sebapa dengan Yusuf saat itu nama ke apa? Syaqiquhu, akhu bagi Yusuf yang adik-beradik seibu sebapa ni Bunyaminu, nama Bunyamin. Nama Bunyamin. Tak saja ni ni Sarah Yusuf baik jangan ni mo. Bunyamin, saudara bagi Yusuf nama Bunyamin, orang panggil adik bagi Yusuf hak seibu sebapa. Tu dia. Kemudian la Yusufu wa akhuhu, atas pada la Yusufu wa akhuhu, dan saudaranya saudara Yusuf. Khabar ahabbu, ialah terlebih kasihlah ila abina, oleh bapa kami. Jadi ila abina orang panggil ila tu taf'il ke apa? Tafdilul fa'il. Orang panggil nak mempelebihkan fa'il. Orang panggil ila tu ila nak tafdilul fa'il. Tafsirlah. Kalau kita pasal mana? La Yusufu wa akhuhu ahabbu, khabar ialah terlebih kasih ila abina, oleh bapa kami. Bapa kita tu kasih ke Yusuf, kasih kepada Bunyamin terlebih pada kita. Minna, minna tu panggil min yang menjarkan mufaddala alaih. Jadi napak kita ni, ayah kita Yaqub ni, ya kasih ke Yusuf, ya kasih ke Bunyamin terlebih daripada kita. Pak kita kasih lebih daripada kita. Kita pun kasih juga. Terbaik sini tafdil, faham tak? Ahabbu dia kena ada makna syarikah. Apa syarikah? Yakni kasih. Mana al-hubbu, hubbu Yaqub ada pada Yusuf, dan hubbu Yaqub ada pada Bunyamin. Hubbu Yaqub ada pada akhwatihi, saudaranya saudara bagi Yusuf. Tapi nak kata hubbu Yaqub yang ada pada Yusuf, yang ada pada Bunyamin lebih banyak daripada hubbu pada saudara dia. Faham? Syarikah sebab kita kira mari sepatah Zaidun afdalu min amrin. Zaid terlebih daripada Umar. Makna situ ada makna fadlu. Orang panggil fadlun tu ada syarikah. Apa syarikah? Duk kasinya bersekutu pada Zaid dan pada Umar. Mana Zaid pun lebih, Umar pun lebih, tapi lebih yang ada pada Zaid yakni lebih daripada Umar. Mana kelebihan yang ada pada Zaid lebih ia daripada kelebihan yang ada pada Umar. Seperti ini. Ahabbu ila abina minna wa nahnu, dan pada hal bermula kami ni, kami saudara Yusuf ni, usbatun. Apa makna usbah? Jama'atun, kami ni kumpulan yang ramai. Kerana adik-beradik Yusuf semua ni sebelah orang. Yusuf seorang, ya Bunyamin seorang. Mana adik-beradik Yusuf semua kira dengan Yusuf, Bunyamin jadi apa? 13 kalau kita kata saudara Yusuf sebelah orang, adik-beradik dia. Capur dengan Yusuf, saudara dia, dan pula Bunyamin jadi 13 lah. Mana tak Yusuf dengan Bunyamin mak tula, pak tula. Ada pun sebelah lagi mak lain. Kita katanya jama'atun, kami semua ni dikatakan satu kumpulan yang ramai.
Inna abana lafi dhalalim mubin. Kata fok-fok ni lagi, sesungguh pak kita ni pak kita ni ialah Nabi Yaqub ni, lafi dhalalin, adalah ia di dalam kesesatan. Apa kesesatan? Khata'in, di dalam kesalahan. Pak kita ni adalah ia di dalam kesalahan. Kesalahan mana? Mubin, yang ternyatalah ia. Apa mana mubin? Bainin, yakni ternyata dan terterang ia. Pak kita ni sangat-sangat salah weh. Salah ke mana? Mubin ke mana? Bayin ke mana? Bi'isarihima alaina, dengan menduluilah akan kedua-dua. Kasih tetangga kasih mendului kedua-dua. Yusuf dengan Bunyamin alaina, ke atas kita. Kasih Yusuf, kasih ke Bunyamin lebih daripada salah sangat pak kita. Pak kita tak kira nah. Kira ini ni pasal mak anak ialah ni. Pahara mak anak ya, pak mak anak ya main benda pelik-pelik semua. Ni kita kata Yaqub ni hak dulu bini dah Nabi Yaqub ni. Bini hak dulu boleh sebelah orang. Saudara bagi Nabi Yusuf. Lepas tu mai bining baru ni boleh pula Yusuf dengan Bunyamin. Jadi makna kata Yusuf ni adik demo lah. Kawan kakak-kakak bagi Yusuf tu sebelah orang. Tapi Yusuf dengan Bunyamin ni adik-beradik semua sepak. Lepas tu hak nung saat ni tu nampak nah, Bunyamin dengan Yusuf ni, Yaqub ni sangat-sangat sayang, sangat-sangat kasih. Maka kawan kakak hak sebelah orang tak puas hati lah. Gano pak kita ni kok mana hidup pilih Yusuf dengan Bunyamin. Bahkan Yusuf Bunyamin dua orang nak boleh tolong pak dia. Tapi pak kita ni sebelah orang jemaah yang ramai. Gano pak duduk pilihnya tetangga kelebihan kasih pada Yusuf dengan Bunyamin di atas kita. Bahkan kita ramai daripada mereka. Ni puca timbul dekinya, timbul deki. Supaya ni lah, supaya ada bini dua. Tu masalah nak bini dua tu boleh. Hanya pak serabu anak ni. Anak ni. Anak hok semua sepak ni pun malah kata pak duk bergeger buku tanah buku poda. Lepas tu kalau pak ni saat ni tu mok lain-lain, hak tu dah kena kecek dah. Hok duk mari sehari dua ni buku mok anak kalau tak ada arah lah deh. Hok ni lah ning lah mu pasal ning lah macam-macam mari buku mok anak ni weh. Lepas tu buku mak anak, lepas tu lebih-lebih sekarang lah ni setara Nabi. Ni setara Nabi. Kalau setara kita manusia kebiasaan tak ada kena kecek. Buku saudara pak, tak saudara pak, mahatu sia, tahtu sia, macam-macam weh. Lepas tu hari baru ni kata nah, baba kita nak kita sore ya. Tah demo tak boleh nak kata lah tu lah kak. Dengan kata tak boleh kita pas kita tanya nak baik nak kak ni. Cak nak kita sore, abai kita nak kita sore. Lepas tu ada demo je boleh minta wit rujuk. Tak boleh kecek lah tu, salah. Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tuhan kata dah layak. Kalau ke babo ke ayat demo tah nak cerah seorang tu tak boleh ambil seorang. Salah lah babo sebab la ayat ada fankihu, maka hendak menikahlah kamu ma tabalakum minan nisa, barang yang terbaik bagi kamu daripada perempuan-perempuan. Dua kau nak menikah sekaligus, tiga ke empat ikutlah. Tapi Tuhan kata kait belakang fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalau kamu takut puasa nak adil tak boleh di antara bini dua ni. Nak gile 3 hari lek tu 3 tak boleh, mun tak boleh nak adil. Fa wahidah, maka so ke jadi Tuhan kata kalau mun nak adil tak boleh. Apa payah ni nak jadi adil ni, apa orang main pelat-pelat. Nah, kadang-kadang hok mok tua bekai, hok mok muda tu jadi ke jadi kurang lah. Kadang-kadang kalau hok mok tua saat ni jadi, kalau hok mok muda saat dibekai, mok tua jadi kurang. Kurang kan apa harap kurang? Duk tindih mudah mata dah mudah. Mok tua tu jajai kadang-kadang klik rumah pun tak tidur dah. Nah, tidur mudah straight. Lepas tu klik akhirat esok dia sengit kita. Dia mau tengok kau tengok Safiq napa sengit sebelah, Fadil sengit sebelah. Bining gile tak sama. Boleh cek klik akhirat esok kalau bahu sengit sebelah macam dah. Fak bining lepas tu gile tak sama. Kismah dia tu orang panggil tawazun, tak bersama ada mutasawi bainahum. Nah, tak bersama bainahunna, di antara para puan dan isteri dia. Sebab tu payah. Lah ni duk lewat buku saudara pak ni. Sebab saudara pak ya ada cerita banyak Kalau kita tubik cerita pertama ni geger. Tapi tubik tahun 9 lepas dah ni. Saudara pak, pas saudara pak ni banyak. Nah, banyak pesing.
Dia pakai buyung, lepas tu dia pakai benih mentah, apa tu dia seru dalam tu. Tu fok saudara pak tu. Dia pakai buyung supaya dengan pasu, supaya dengan apa? Supaya dengan geluk tu. Tu. Lepas tu dia pakai benih mentah, dia pusing likung geluk dia tu bagian ke. Apa dia kan? Apa? Buyung dia tu. Lepas tu dia seru dalam tu. Dia seru dalam. Lepas tu hak kuat lagi pesing orang panggil pesing layu pesing layu dia kalau kena benicuk dia. Kita jadi bat tu lu dia. Jadi lemu lu dah. Kalau bini main pesing layu set. Belum udah nak laki layu lu. Dia tak angkat, dia layu kita mak. Faham? Dia tak celah kain dia. Kita makan nasi. Kita makan gula. Kita di bat tu mak. Kita tak mak orang dulu kedok pon nak buka bat ni tapi ketika kugi ni tak ada kecap apa nama. Bawa bini kecap besar dengan kita. Bawa bini yang apa? Tak agak dah. Yalah ni, nak sini ni. Kau kecap dengan wagu ni bunyi kain, bunyi bisa bawa bini lalu pak. Mak. Boleh kena. Kati boleh. Kalau ngau orang lain lega. Woi, kau ada bawa bini lalu punya suara bini tu dah. Kau ning fok kena makan nasi layu. Ingat. Ilmu pelik-pelik orang kita cari ilmu macam-macam aja weh. Macam-macam duk mari tu ilmu macam-macam aja. Cuma saja. Lepas tu pas kita tengok le kampung sebab apa le kampung rahmat tak ada. Pas wak ngano kena rahmat ke mana mung cari hatu tok ca, aku cari hatu tok tem, mu cari minyak matu bunuh masuk le kampung dah. Pas nak rezeki tu kang, nak rahmat tu kang. Pakat dia cari benda tak molek masuk le kampung. Wak masuk hatu tu hatu ni. Wak masuk go tu masuk go ni. Kadang-kadang ai namung tu namung ni masuk le kampung. Pas tu nak malaikat tu kang kampung. Cuba fikir kenapa kampung kita ni bala pakak kelahi pakak balah tak teni kau tu kau ni apa nak buat kan mu pakak hak ni cari tok jatuh hak ni cari tok bomoning hak ni pakak dok kelih tu le kampung lah apa mak ni nak wifo demo nampak sebab apa nak kampung jadi kering kampung rahmat tak ada kan mu balah ni balah kau tu kau ni sebab apa pakak dok klik benar-benar cuma le kampung lah. Cuba kau klik ke kampung pakak maya hajat, kau klik kau kampung, kau klik tok guru, kau klik ulama le kampung pakak masuk maya sejid. Nyelanya sikit dah kan. Cuba fikir pakak fikir pun ngaji kak fikir deh. Pakak fikir molek. Kenapa kampung kita jadi kucah weh? Kenapa kampung kita jadi selera? Tengok lebih-lebih lah ni nak pilih botol, pilih tok nebek. Mai hatu weh. Sayang kita royak sehari dua ni. Kawan ngita malam tu pukul 3. Esok nak milih tok nebeh. Malam ni brom. Tabu pasir. Esok pak nak pergi jeput ni tu dia. Nak jeput tak boleh. Jadi pernah nak butin ni ke butin ni. Woi jeri. Nak milih tok nebeh ni pun kena main hatu kat Yahweh. Cuk lah. Pak ni. Sehari dua ni mang koyak ni. Tak tahu adanya ikor ke apa itunya tu. Duk sakut dapat pai tu. Allahu Akbar. Lepas tu nak rahmat kau anak buat ni dah. Pas kita dah cari benda tak molek masuk dalam kampung kita. Lepas tu nak jadi selamat dalam kampung kita tak selamat. Rahmat tak ada malaikat lagi. We pahal molek tu, pahal akak-akak pahal. Lepas tu kita akak-akak fikir. Uqtulu la Yusufa awitrahu ardan. Uqtulu hendak membunuhlah oleh kamu Yusufa akan Nabi Yusuf awitrahuhu ataupun melontar dan mencampak dan meleparlah oleh kamu akan dia akan Yusuf ardan ai fi ardin ardan akan di dalam satu bumi apa nak ardan ai bi ardin ba'idah yakni dengan satu bumi yang jauh daripada bapa kita. Nak buat lagu mana? Emot sorak di antara adik-beradik bagi Yusuf yang kata kita bunuhkan Yusuf ataupun kita lotar Yusuf, kita tahu Yusuf daripada bumi yang jauh daripada bapa kita. Yakhlu lakum wajhu abikum, yang dapat tersembunyi bagi kamu oleh muka bagi bapa kamu, supaya bapa kita tak dapat terlihat, dapat terlepas daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Lagi pula kan bi ayyaqbala alaikum, bahasa menerimalah ya abi
abina ataupun abuna bapa kami Nabi Yaqub ni, alaikum ke atas kamu, wala yaltafik dan tidak berpalinglah ia abina ataupun abuna, tak berpaling li ghairikum kepada lain pada kamu. Mana kata bapa kita kasih, kita belakalah tak kasih pada yang lain. Sebab Yusuf ia kasih tak ada dah, kita lepar dia, kita tahu dia, kita tahu di bumi yang sejajar ataupun kita bunuh dia. Ni tengok. Nah, cerita Nabi ni setara ni kena bunuh ataupun kena punga ataupun kena lepas tulis. Masalahnya kazalika yatabika rabbuk. Nah, seperti mana memilih akan dikau oleh Tuhan kau dengan nubuah, dengan kenabian. Wa kama araka rabbuka hazir ru'ya. Seperti mana Allah Ta'ala kelihatan akan dikau oleh Tuhan kau Yusuf akan ini mimpi. Mimpi Nabi kata, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ni mimpi dia. Mimpi nampak sebelah butir daripada bintang dan matahari dan pula bulan. Sebelah bulan bintang, sebelah butir bintang itu isyarat pada saudaranya, dan matahari itu isyarat pada mak Nabi Yusuf, dan pula bulan itu isyarat pada pak Yusuf Nabi Yaqub. Fakazalika yastafika rabbuna wa kazalika dan seperti dimainkan itu, yastafika memilih Allah akan dikau Yusuf, wa yuallimuka dan mengajar Allah akan dikau tafsir ma yarahun nasu fi manamihim, mentafsir dan mentakbir akan barang akan mimpi yang nampak akan barang oleh manusia fi manamihim di dalam tidur mereka, dalam mimpi mereka. Jadi ilmu takbir mimpi Allah Ta'ala sudah mengajar pada Yusuf. Sebab tu Yusuf dak dalam gau, yakni Nabi Raja Abdul Aziz mimpi. Mimpi kata mampu marah besar. Masa ketika tu Yusuf saat ni kena masuk gau ialah 15 tahun. Dalam 15 tahun duk dalam gau, Allah Ta'ala mengajar Yusuf, mengajar ilmu takbir, mengajar macam-macam. Karena dia mengajarkan ilmu takbir mimpi pada Yusuf akan mimpi manusia, minar ru'yi daripada mimpi, mimma tu'awwalu ilaih daripada barang yang ditakwilkan kepadanya kepada barang waqi'an yang berlaku itu. Benda hak berlaku mimpi lagu mana lagi kadate. Wa yatimmu ni'matahu alaihi wa ala ali Yaqub bin nubuwah, dan sempurna Allah kan nikmat Allah ke atas Nabi Yusuf, yakni jadi ke nabi. Itu nikmat yang Allah Taala sempurna kepada Yusuf, yakni Yusuf akan jadi nabi, dan di atas anak cucu bagi Nabi Yaqub ialah jadi nabi. Semua anak cucu Nabi Yaqub dengan sebab berkat Nabi Ibrahim alaihissalam jadi nabi dan jadi rasul, kama atammaha min qablu ala abawai Ibrahim wa Ishaq bin nubuwah war risalah. Karena Nabi Ibrahim jadi nabi, anak bagi Ibrahim Ishaq pun jadi nabi, jadi rasul juga. Inna rabbaka alimun biman yastafihi. Sesungguh Tuhan engkau sangat-sangat alim dengan mereka yang dia pilih akan dia min ibadihi daripada segala hamba-Nya. Hakimun sangat bijak Allah Ta'ala fi tadbiri umuri khalqi, pada mentadbir dan mengatur segala pekerjaan bagi hamba dan makhluk ini. Kemudian laqad kana fi Yusufa wa akhwati, laqad nafi qissati Yusuf, sesungguh ada pada cerita Nabi Yusuf dan ada adik-beradik bagi Yusuf ibarun ataupun ibrun, yakni peiktibaran, lagi pula azillatun dan kehinaan. Tengok satu ketika jadi iktibar, lepas tu tengok satu ketika nyanyi Yusuf duduk dalam telaga, demo tahu dalam telaga, tiba-tiba fak daripada penegak nak pergi ke Mesir, kara tiba-tiba budak duk gantung di timur weh. Apa ya Yusuf? Tadullu ala qudratillah. Kalau tengok tengok mai mati situ dah Yusuf. Duduk dalam telaga, demo tak dalam telaga, tengok Zuhair kau matilah. Tapi kerana bijakkan sana, bijakkan Allah dan kekuasaan Allah, hikmah Allah, Yusuf saat ni jatuh tepi laga, bukan tempat air dah. Maka Yusuf pun gantung di timur. Dia mau bawa naik di atas. Budak main mana ni? Pakar bahah mari kata, kita nak buat mana dengan budak ni? Kata setengah tak situ, tak laga semula. Gini, kita lagi Mesir dah. Kita jual wak khodai, tak ada apa. Kita pergi masuk Mesir, kita jual budak ni, boleh sekut dua. Yusuf saat ni duk jadi hamba dalam kota lama mana kan? Lima yas'alu an akhbarihim, bagi mereka yang tanya daripada beritaan bagi Yusuf dan saudaranya, wa yarghabu fi ma'rifatiha, dan gemalah ia pada nak mengenali, nak tahu tentang berita Yusuf dan saudaranya. Bagi orang yang tanya berita ini, maka jadi peiktibaran yang amat-amat besar. Dekat tu ibarun, yakni segala peiktibaran sekat tu dulu. Buka ni sikit. Kama dikata wallahu alam. Buka kita tak pekor sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yajuzu indal a'immatis salasah, dan harus di sisi imam-imam yang tiga. Imam yang tiga nakai ai ghairas syafi'i wa itu. Dan harus di sisi imam yang tiga, yakni ai ghairal imam syafi'i, selain daripada imam Syafi'i. Mana imam tiga, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Ahmad, Ibn Hanbal. Maka selain pada imam Syafi'i kata sarfu jami'i khumusil fai'i, harus oleh memperguna dan memaling sekiranya daripada khumus al-fai. Makna ta khumusil fai, yakni satu bahagian daripada 5 daripada harta fai, kita guna dan kita tasarruf ilal masalih, gi kepada orang-orang yang buat baik. Kepada masalah, yakni al-masalihi lil muslimin, yakni orang-orang yang buat baik itu daripada orang-orang yang muslimin. Dah boleh kita nak guna satu kumuh, satu bahagian daripada harta fik kepada orang-orang yang buat baik. Itu muslih, gapo masalah, yakni jamak daripada muslih, yakni orang-orang yang buat baik. Mereka itu al-muslimu, yang bahasa muslim. Makna orang ni duk jaga negara, duk jaga kespada, duk sumakkan tetangga seteru nak kena ataupun seteru nak serai, dialah penjaga dan dialah membinakan gapo negara-negara dan binakan masjid ni masuk dalam masalah al-muslimin. Wala yasihu syartu al-imam, dan tiada sahlah oleh mensyarat imam. Imam nak syarat lagu mana? Tak sah imam syarat lah ni. Wala yasihu, dan tiada sah syartul imam, mensyarat oleh imam, oleh pemimpin. Pemimpin syarat kan? Man akhaza syai'an, barang siapa yang mengambil iaman syai'an akan sesuatu, salata syai'an ai minal ghanaimi, daripada harta ghanaim, daripada harta ghanimah. Jadi imam kata siapa-siapa dia perai, maka dia saat ni tu ambil. Perai-perai demo tu kalau ada di dia pedai, ada di dia tu getah, ada dia di mah, patut orang perai tu pakai mengambil. Imam kata siapa-siapa dia mengambilkan daripada harta ghanimah, fa huwa lahu, maka ia ma akhaza, barang yang dia ambil ni lahu, baginya, bagi man. Kata imam, siapa-siapa dia perai salap bagi al-qatil, orang yang kena bunuh, maka sabitlah bagi qatil. Kata imam syarat tak sah. Tak sah, nak syarat lagu tu tak boleh. Wa fi qaulin ay wa fi qaulin akhar, dan sabit pada perkataan satu lagi daripada ulama fiqh kata yasihhu, sahlah ia syartul imam. Syarat imam tu sah weh. Wa alaiha, dan di atasnya, di atas mana weh? Wa alaiha ay alal qawli bis sihhati ni. Tak ada. Wa alaihi, dalil alaihi. Wa alaihi, dan ke atasnya, ke atasnya ai alal qauli bisihah, yakni perkataan kata sah. Imam syarat tu siapa dia perai dengan qatil, dia tu boleh rapah baju besi, baju kera, alat jatuh, maka sabit bagi dia lah barang tu. Kata setengah ulama tak sah dia syarat, kata setengah sah. Maka di atas perkataan sah ni apa dia? Al-a'immatu thalasah, ialah kena kepada imam yang tiga, lain pada imam Syafi'i. Syafi'i kita tak sah. Imam Syafi'i kita tak sah. Wa inda Abi Hanifah wa Malik yajuzu lil imam, harus bagi tu imam, harus bagi pemimpin, ayyufaddila, bahawa mempelebihlah al-imam ay minal ghanimah, daripada harta ghanimah, ba'dan, akan separuh setengah daripada harta ghanimah. Dia nak pelebih pada siapa? Napa orang ni dia perai tu lebih, perai tu kuat di dalam medan peperangan, maka kata imam Abu Hanifah, imam Malik, boleh imam saat ni nak mempelebih. Napa ni kerja kuat weh, perai kuat weh, bunuh orang ramai, dia saat ni letih banyak daripada yang lain, maka imam tu boleh pelebih harta lima. Demo lain boleh satu bahagian, maka demo ni imam nak dua bahagian, boleh bagi imam. Katanya Abu Hanifah dan pula Abu Hanifah dan imam Malik. Far'un, ini satu cabangi, ai haza far'un, ini satu cabangi,
lau hasala li ahadin, jikalau hasil dan terdapat li ahadin bagi seorang, seorang peperang lah, seorang ghazin, yakni seorang yang duk perang, yang duk serang di dalam medan peperang ni, lau hasala, jikalau hasil li ahadin bagi seorang, ai minal ghazina, daripada orang-orang yang duk perang itulah, minal ghanimina, daripada harta-harta ghanimah. Jikalau hasil bagi seorang daripada harta ghanimah, syai'un, oleh sesuatu. Dah ghanimin, daripada harta, bukan dah. Lau hasala li ahadin, jikalau hasil bagi seorang, minal ghanimina, daripada orang-orang yang terdapat harta ghanimah mereka. Ghanimit orang-orang yang terdapat untung daripada harta ghanimah. Dapat syai'un, oleh sesuatu, fa'i hasala, mimma ghanimu, daripada barang yang telah berghanimah mereka itu, yang telah beruntung mereka, yang telah memonong dan pula laba mereka itu, al-ghanimun. Dapat sesuatu daripada harta ghanimah, hasil qabla takhmis wal qismati syar'iyyah, sebelum daripada takhmis, yakni sebelum daripada bahagi 5, gitu. Dapat harta ghanimah sebelum daripada bagi lagi 5. Dapat misalnya harta ghanimah asalnya demo ni perai dapat ambil orang tak tengah, demo dapat, maka hipung temu baru boleh takhmis, baru boleh bagi 5. Dak, bagi dia saat ni terhasil pada harta ghanimah belum daripada bagi 5, wal qismati syar'iyyah, dan bahagia yang bahasa syarak, la yajuzu tasarrufu fihi. Ni jawab lau. Lau hasala li ahadin minal ghanimin, kata jikalau hasil bagi seorang, bagi orang duk perang tu dapat sesuatu pada harta ghanimah belum dibagi, makna benda ni kena tak tupuk tengah. Kena ya kerajaan ni, ya kena ada planning lah. Kalau perang ni misalnya kita tahu, siap pergi perang Malaysia. Misalnya Malaysia saat ni tu benih-benih dah boleh rapah harta sia masalah, maka harta ni orang panggil kena kupur tak tengah, belum pada bagi. Kama dia orang perang tu nak pergi guna harta, boleh tak? Jawab sini, la yajuzu tasarrufu, nescaya tidak harus oleh mempergunalah padanya, pada syai'im mimma ghanimu qabla takhmi, tak boleh nak guna lagi. Walaupun dia dapat, tapi tak boleh nak guna sebelum daripada bagi. Kenapa? Harta ghanimah tika tu orang panggil jadi hak umum. Ingat tak? Seolah tak harta umum lah. Mana kata kita nak pergi ambil, kadang-kadang tak boleh. Kita nak misal lagu ni, supaya kita kata kerajaan Islam, kemudian tanah ni orang panggil tanah sangguan, ataupun tanah hak kerajaan. Misalnya tu ilmu saat ni nak pergi tamat ilmu tepi tu, boleh tak? Ni soalan pekah. Misalnya ni tanah kerajaan, tanah tengah. Tanah tengah ni orang panggil tanah luang. Tanah luang tak ada milik siapa. Demo ni tak ada hak, demo semua hak rakyat lah kau. Lepas tu demo ni nak pergi tamat ilmu di tepi tanah luang. Maka tamat tepi. Tamat tepi, kalau misalnya lembu kita pergi makan ke hana ke apa, pergi makan kat upuk tanah luang, nak kira ke mana? Boleh ke tak boleh? Jawab kata tak boleh. Sebab tu kita nak tamat jauh dulu dah daripada tanah-tanah luang sana. Kalau tanah orang kita nak minta halal, tak boleh lah upuk hak demo. Pas tanah luang pun macam tu lah. Supaya ni lah harta belum daripada takhmi, kerana harta orang ramai. Lepas tu kita nak pergi guna wak sedap seorang kita, halal. Sebab kakak perih lah kau. Mung po perih ku letih, mung po panas demo ni kena tiket. Lepas tu kita pergi boleh nak makan seorang, nak pergi buat milik seorang, tak boleh, kerana harta hak umum. Sekat tu dulu, li annahu mushtarakum bainahum wa baina ahlil khumus. Sekat tu dulu, tulis sekat tu dah. Lepas tu tulis insyaAllah. Lepas tu kita nak ngapa belakang. Lepas tu pokok kita cukup rambut belakang lagi weh. InsyaAllah buka rapal belakang, nak tengok sikit. Pelajar-pelajar semua, InsyaAllah. Syafiq, Alhamdulillah. Nampak jangok belakang. Alhamdulillah, nampak cuci belakang. InsyaAllah minta Tuhan beri berkat. Lepas tu minta beri Tuhan siapa cita-cita kita semua. Minta Tuhan beri berkat dalam ilmu, dalam umur, dalam hidup, dalam semua perkara minta Tuhan beri berkat. Dalam masa minta Tuhan berkat, masa sikap, tapi minta Tuhan beri berkat. InsyaAllah. Kau dah tu saja pelajar. Terima kasih belakang.
Terima kasih belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa sa'ina bil akrimna bit taqwa. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Ana mimpi cukup ni nampak pelajar tu. Ha? Pak Yu. Oh, Pak Yu nya gerebel ni. Mana Yu? Ayahnya ya.